Ya saya. Ia melibatkan orang yang sama juga. Kalau Bloomberg, Farhas. tak. Kali ini bukan dia. Orang yang sama yang Bloomberg katakan itu adalah Anwar Ibrahim. Dan yang kedua pun, ramai rakyat Malaysia keliru dan tak faham. Ada yang berkata, baru tahu ada ayat dalam Kamus Dewan Bahasa Pustaka. Panduan terhormat. Ada yang kata pula, ni anak-anak muda. Yang tingkatan 4, tingkatan 5 tanya saya, uncle. Kan? Maksudnya ada pencuri terhormat. Tapi bila ada penyangak terhormat. Jadi adakah perkara-perkara ini perlu dibanggakan, Tuan Haji? Sebelum saya nak jawab soalan tersebut, saya tertarik bila anak-anak tingkatan 4 rujuk pada awak sebagai pakcik. Ya betul, uncle. Saya dah ingat awak masih berlagak awak abang. Tak, tengok rambut Haji. Baik. Rambut saya lebih putih daripada rambut Haji. Sedap lah. Baik. Ya, sebenarnya betul apabila sesiapa sahaja nak menjustifikasikan kedudukan dia dengan menggunakan frasa-frasa tertentu, kononnya nak bercanggih dalam bahasa, jangan sampai melacurkan bahasa itu. Jangan sampai melacurkan bahasa itu. Saya rasa saya tak boleh salahkan dia pun dalam perkara tersebut. Ini bermula sebab kita selalu sangat manjakan ahli politik kita dengan mengatakan yang berhormat. Padahal seperti yang pernah kita bincang bertahun lalu, mereka patut cuma dipanggil yang berkhidmat. Sebab itulah yang berhormat sekarang ni berubah menjadi banduan terhormat. Nampak tak? Manjakan lagi. Rakyat manjakan lagi. Sampai bolehkah kita biarkan banduan-banduan di penjara? Tak ada banduan-banduan ni sebenarnya di penjara menjadi banduan sebab keadaan. Bukan mereka pilih. Saya pernah nak cerita sedikit sebelum kita pergi. Saya pernah ada seorang kenalan saya yang dia telah dituduh bunuh seorang yang rapat dengan keluarga dia, seorang bomoh yang rapat dengan keluarga dia, kerana dalam ketiadaan rakan saya itu, beliau telah pun meniduri isterinya. Allahu Akbar. Itu adalah pembunuhan terhormat untuk maruah, kan? Tapi salah tetap salah. Dalam keadaan macam tu, dia rela menghadapi pertuduhan, rela menghadapi sabitan salah, dan rela menghadapi hukuman penjara seumur hidup pada masa itu. Saya tak berapa pasti berapa yang dikenakan oleh mahkamah di penjara. Itu bagi saya banduan yang mempunyai sebab menjadi banduan sebab kehormatan. Tapi dia masih tak berhak memanggil diri dia banduan terhormat. Cuma itu saya nak sentuh di sini untuk rakyat faham. Kenapa isu banduan terhormat ni sendiri tidak boleh dijadikan perkara yang diabaikan. It's wrong. Banduan adalah banduan. Sebab ada yang memang betul-betul terhormat melakukan mana-mana kesalahan. Masih banduan. Tidak dipanggil banduan. Silakan. Okey Haji, saya nak tengok sikit satu dua komen di sini. Tak naklah banyak-banyak. Biasalah Haji, kalau muka kita ni tukang-tukang nak kacau-kacau tu banyak. Tapi saya tertarik kepada satu. Buka spek dulu tuan-tuan lah. Biasalah makin hari makin muda. Apa nama? Saya tertarik dengan satu komen daripada Zaimizan, saya sebut nama dia. Tajuk kita hari ini Bloomberg dan juga banduan terhormat, nak bagi kepada mereka yang tidak faham apa isu sebenar Bloomberg, kemudian banduan terhormat itu. Tetapi Zaimizan dia membawa tajuk tentang hutang. Betul ke rakyat bayar hutang beratus bilion ringgit yang atuk sakau tua pinjam kayakan anak cucu kroni? Zaimizan kata tambah lagi, betul ke atuk sakau tua kroni Yahudi benarkan kapal Israel berlabuh di Malaysia diam-diam? Saya tak nak Haji jawab pasal soalan dia ini terlari daripada landasan. Sepatutnya ada jalan raya, ikut signboard, tapi dia pilih untuk terjun masuk ke dalam laut. Jadi cerita-cerita itu Wayang Tinggi Production itu satu Malaysia pun tahu. Satu Malaysia pun ternanti-nanti
tindakan undang-undang diambil. Kalau benar ada bukti berkotak-kotak yang bukan kata Zai Mizan saja, bukan kata rakyat Malaysia, Dr. Mahathir pun tunggu juga. Pasal kata ada berkotak-kotak untuk menjawab kepada Zai Mizan. Kalau tak tahu, banyak kan membaca. Membaca itu menambah ilmu. Boleh saya tambah sedikit? Oh, silakan Tuan Haji. Walaupun tak ada kamera tajuk, nak tambah juga. Penting di sini, dalam mana-mana wawancara ataupun bicara seperti ini, saya suka soalan-soalan. Dan saya akan menjawab setiap soalan. Tapi ada soalan yang kita perlu mengatakan dengan jelas. Kalau kita tak boleh jawab, kenapa kita tak boleh jawab? Dan di sini, soalan-soalan tersebut tidak boleh dijawab sebab tidak ada asas soalan tersebut. Kalau saudara Zai Mizan boleh beri asas 3 rumusan yang cuba buat sakau duit rakyat, tolong berikan sumber makluman tersebut. Maka insyaAllah saya akan jawab. Saudara Fazli boleh mungkin rujuk dan jawab. Sumber digunakan untuk mengkayakan anak-anak saudara. Cuba bagi sumber mengatakan bahawa dia adalah ejen Yahudi. Saya percaya dalam satu buku yang saya telah bela seorang penulis tersebut, dikatakan ejen Yahudi orang lain. Bukan yang dikatakan satu orang ni. Jadi sumber maklumat yang menjadi asas soalan, sila berikan. Dan kita kupas dengan rela hati. Tapi kalau sumber tiada, dia bukan soalan. Dia gangguan. Gangguan kepada program yang diadakan untuk pengetahuan rakyat di luar. Bukan untuk melayan pengacau. So, Cik Zai Mizan, tolong buka diri anda daripada pengacau kepada penerima ilmu dan penanya soalan dengan sumber yang pasti. Betul. Saya puji juga dengan komen yang dibuat oleh Dan. Siapa yang tak tahu pasal Bloomberg, kena baca dulu. Jangan main komen je. Ini masalah negara tau. Betul, saudara Dan. Begitu juga dengan saudara, mana tadi? Muhammad Tahir Yapa. Soalan cepu emas, kenapa Anwar bertolak-talik takut nak saman Bloomberg? Haji nak komen ke apa? Nak bagi pandangan? Itu yang seperti yang saya rumuskan tadi. Apabila tidak diambil tindakan, maka orang akan mengatakan perkara itu. Kenapa Anwar takut? Adakah Anwar takut kerana laporan Bloomberg itu betul? Atau ada kebenarannya? Betul. Dan di situlah akan timbul persepsi bahawa Anwar cuma berretorika nak bersihkan sistem, tapi diri dia sendiri tak bersihkan sistem integriti. Ini persepsi. Bukan saya nak tuling jari kepada Anwar. Tapi kalau Anwar serius, maka dia kena hilangkan, bersihkan persepsi ini dengan mengambil tindakan undang-undang. Kalau tidak kan, dia tak berhak cakap pasal integriti. Simple as that. Setuju Tuan Haji. Kita pun sekejap pejam celik telah ketuk pintu 1 jam. Jadi ada lagi 2 tajuk tajuk. Ada sahab. Belum pergi ke banduan terhormat yang tak hormat. Oh, dah pergi dah tadi? Belum. Oh, masih belum lagi Belum, kita baru masuk tajuk. Oh, mukadimah baru. Nampak. Inilah masalah. Saya setuju dengan Tuan Haji. Bila anda hantar komen-komen yang lari tajuk saya pun jadi gangguan. Dah tua. Maklum. Dah jadi angka. Betul. Nak baca pun kena buka spek. Apa pun terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang mana nak tahu tentang ilmu. Kami di sini, saya ulang dan ulang. Kami tidak berlatar belakangkan mana-mana bendera ataupun dibayar oleh mana-mana pihak untuk bercakap. Apa yang saya tanya, itulah majoriti rakyat Malaysia yang kurang faham nak tahu. Bukan semua lawyer. Saya pun bukan bidang undang-undang. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi samalah, inilah tempatnya untuk saya merujuk untuk memuaskan anda semua dengan kupasan-kupasan supaya anda semua faham. Haji, kita balik semula Haji kepada satu frasa ayat yang saya rasa Dewan Bahasa Pustaka pun pening nak memikirkan. Sama ada dia duduk di belah positif ataupun negatif tentang banduan terhormat itu Haji. Silakan Tuan Haji. Ya, banduan terhormat yang kita akan layan topik tersebut dengan penuh hormat.
Ia berbangkit pada 21 hari bulan September yang baru lalu, di mana Anwar Ibrahim di suatu majlis di Stadium Axiata. Betul. Telah tiba-tiba tanpa ada pokok yang ditiup angin bergoyang, tidak ada keperluan ingin menyentuh perkara itu dan menyatakan bahawa ramai mengatakan saya ini adalah seorang banduan, bekas banduan. Dan dia menyambung kan, buka kata, ya saya bekas banduan, tapi bekas banduan terhormat yang dihadapkan dengan pertuduhan keji dan kejam. Tutup kata. Itu ayat Anwar Ibrahim, bukan Hanif Katri yang ubah-ubah. Betul. Baca baliklah laporan dia. Kalau nak sahkan atau nak tengok. Nak tepat lagi, tengok video tu balik. Tengok video tu. Kemudian, pada masa itu, ramai tertanya-tanya. Bolehkah seseorang yang Perdana Menteri mengatakan perkara seperti itu? Sebab memang rekodnya adalah pada tahun 1999, Anwar Ibrahim didapati bersalah salah guna kuasa. Okey. Oleh mahkamah. Oleh mahkamah. Dan dijatuhkan hukuman penjara pada tahun 1999. Ingat ya? Tadi kita bincang Bloomberg. Bloomberg kata apa? Salah guna kuasa. Campur tangan dengan SPRM. Itu salah guna kuasa sebab minta special branch. Minta PDRM. Special branch PDRM tukar kenyataan beberapa orang saksi berkaitan dengan beberapa laporan. Sinonim, lebih kurang sama. So itu 1999. 2015 dia mendapati 2015 dia dapati bersalah atas kesalahan jenayah seksual. So satu salah guna kuasa, satu adalah seksual. Jadi memang dia telah diberi pengampunan hukuman. Dan mahkamah pula Agung juga memberi pengampunan penuh dari sudut mengabaikan, mengenepikan halangan dia bertanding pilihan raya untuk 5 tahun di bawah perkara 481E dan perkara 483. Sebab itu dia bertanding di Port Dickson. So ini rekod pertuduhan yang didapati bersalah oleh mahkamah ada. Jadi bagaimanakah seorang Perdana Menteri yang diterima sebagai Perdana Menteri? Kita tak soalkan ke Perdana Menterian dia. Betul. Kenapa dia was-was dengan ke Perdana Menterian dia sendiri? Sampai dia kena kata dia banduan terhormat. Jadi Perdana Menteri ini mempunyai rekod sabitan. Tidak boleh dinafikan. Agung telah pun memberi pengampunan hukuman. Dan dia telah dibenarkan bertanding tanpa menunggu 5 tahun. Dan menjadi wakil rakyat selepas itu melalui PRK di Port Dickson dan PRU 15 di Tambun. Kenapa dia kata terhormat? Dia merujuk kepada keadaan yang kemudian diperjelaskan pada 13 hari bulan Oktober, hari Ahad yang lalu. Itu adalah satu majlis rasmi yang lain. Di mana dalam majlis rasmi yang lain ini adalah dipanggil Conference Law Asia, iaitu konferens perundangan yang antara lain dikendalikan oleh Majlis Peguam. Dan ramai pihak dijemput, iaitu orang daripada kehakiman dijemput, tempatan dan luar negara, orang guaman dijemput, tempatan dan luar negara. Dan dihadiri oleh Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara Malaysia kini, Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Dan di situ dia mengatakan bahawa betapa pentingnya untuk memelihara sistem keadilan negara supaya tidak dicemari, tidak dikacau ganggu. Dia kemudian menyentuh, buka kata, tutup kata. Segolongan pemimpin negara pada masa lalu telah bersekongkol dengan segolongan pemimpin kehakiman pada masa lalu untuk mencemari sistem keadilan negara. Beliau mengulangi apa yang dinyatakan pada 21 September pada 13 Oktober. Kali kedua. Kali ini di hadapan Ketua Hakim Negara. Apa isunya? Isunya adalah, bolehkah seorang Perdana Menteri
nak mengatakan, merujuk kepada dirinya sendiri, nak mengatakan kononnya yang dia anggap dia dizalimi itu adalah fakta. Tidak boleh. Kalau kita sebagai Perdana Menteri nak cakap sesuatu, kita perlu zahirkan asas untuk bercakap. Sebab itu dalam video saya terdahulu, saya telah mengatakan 2 kali. Satu selepas 21 September, satu baru-baru ini selepas 13 Oktober. Saya telah mengatakan, sebagai pemimpin, terutamanya Perdana Menteri, untuk menuding jari kepada mana-mana sistem kehakiman, walaupun bukan zaman Tun Tengku Maimong, sebelum itu, dia kena bangkitkan dengan asas. Apabila ada sabitan terhadap bahawa salah laku kuasa dan jenayah seksual, ada ruang, ada lorongan dalam undang-undang dan kehakiman untuk awak memfailkan tindakan bagi tujuan membersihkan nama. Buktikan awak telah dizalimi. Panjang kalau saya nak cerita benda ni. Betul. Boleh tengok video saya sebelum ni. Tapi dia mempunyai peguam-peguam swasta yang tersohor, yang berwibawa, yang boleh memberi nasihat kepada dia. Macam mana nak bawa tindakan sivil untuk membersihkan nama seandainya dia telah dizalimi. Saman secara ringkas, samanlah semua pihak yang dikatakan bersekongkol, sama ada dalam kerajaan maupun kehakiman. Dan juga pihak berkuasa peguam negara maupun pihak penyiasatan polis. Saman dan tunjukkan bagaimana mereka zalimi. Ke arah memohon deklarasi bahawa kesemua sabitan saya, yakni 1995 dan 2015 adalah 1999, maaf bahasa ya. Kalau salah fakta ni biasanya mengelirukan orang. 1999 dan 2015 adalah sabitan-sabitan yang palsu, zalim dan penyalahgunaan kuasa pihak kepimpinan kerajaan dan pihak kehakiman. Dapatkan deklarasi dulu. Itu yang wajib. Kalau tidak, awak walaupun Perdana Menteri tidak berhak menuding jari kepada sistem kehakiman yang lampau. Kononnya mereka telah dicampuri secara salah oleh pemimpin yang lampau. Apatah lagi kali kedua di hadapan Ketua Hakim Negara. Itu satu tindakan kelakuan yang tidak bertanggungjawab oleh Anwar Ibrahim dan biadab. Dengan hormat saya mengatakan, biadab. Di hadapan Ketua Hakim Negara awak mengatakan sistem kehakiman pernah pada satu ketika dicemari. Mana bukti? Mana bukti ya? Mana bukti? Mana usaha awak untuk menampilkan bukti? Dan kalau awak boleh tuding jari kepada mahkamah tanpa bukti, bagaimanakah 33 juta rakyat Malaysia nak hormat sistem kehakiman? Bagaimana? Bagaimana awak nak rakyat hormat apa sekalipun keputusan mahkamah terhadap mana-mana pihak jenayah biasa, apatah lagi jenayah berprofil tinggi yang dibawa ke mahkamah dari hari ke hari. Macam mana rakyat nak terima keputusan mahkamah? Saya setuju yang tu. Macam mana nak terima? Kalau Perdana Menteri sendiri, Perdana Menteri ke-10 sendiri mengatakan sistem kehakiman pernah dicemari tanpa asas. Sebab itu dia kena ambil tindakan undang-undang. Bukan kita nak menyusahkan dia. Anwar Ibrahim sendiri menyusahkan diri dia sendiri dengan bercakap perkara ini. Dan kalau awak kata salah laku oleh kehakiman di atas campur tangan salah oleh kepimpinan dulu, itu adalah jenayah. Jenayah tidak ada had masa. Anwar Ibrahim boleh buat laporan polis. Kalau dia tak pernah ingat, esok selepas dia tengok rancangan ini, mungkin dia dapat idea perundangan, buatlah laporan polis bahawa saya telah dalam sabitan tahun 1999 dan 2015 telah dizalimi melalui campur tangan salah pemimpin-pemimpin politik pada tahun 1999 dan pada tahun 2015 serta hakim-hakim yang menduduki tangga tertinggi pada tempoh-tempoh itu. Saya memohon pihak berkuasa menyiasat. Tidak ada had masa. Selagi Dajjal belum turun dan belum ditiup sangkakala, jenayah boleh diambil tindakan. Itu konsep perundangan jenayah. So selagi Dajjal belum turun, melainkan Dajjal sudah ada, maka Anwar Ibrahim boleh buat laporan polis untuk tindakan diambil. Kenapa dia tidak buat? Sedangkan sekarang ini, Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri ke-10.
Apa yang dia nak takut dengan pihak berkuasa? Bukankah dia pernah mengaku bahawa dia pernah memberi satu arahan am kepada SPRM? Tegas ambil tindakan rasuah. Arahan am. Saya sokong mana-mana Perdana Menteri, mana-mana pemimpin yang memberi arahan kepada pihak berkuasa dalam bentuk am macam tu ya. Dia tak boleh arah dalam setiap kes peribadi. Tak boleh. Kalau ada jenayah rasuah, pemimpin saya, menteri saya atau saya pun buat, dituduh siasat kami. Itu suatu tindakan yang baik. Kalau dia pernah buat kenyataan macam tu, apa yang berhentikan dia untuk buat laporan polis sekarang? Untuk pihak polis siasat semula. Ya. Kenapa? Apa yang dia khawatir? Tapi kalau dia tak ambil tindakan itu, sama ada buat laporan polis untuk siasat salah laku kes-kes dia, atau tak ambil tindakan sivil untuk membatalkan sabitan dia, maka dia sebenar-benarnya tidak berhak dan adalah satu tindakan bacul untuk menuding jari kepada sistem kehakiman ataupun pihak kepimpinan negara pada masa itu. Betul? Itu isu dia. Itu isu dia. Kemudian saya nak tamatkan di sini. Ada juga yang akan... Jangan tamatkan situ lagi. Ada juga soalan yang berkaitan juga. Baik, saya akan tamatkan selepas awal. Selepas tu. Silakan. Bila Tuan Haji kata, dia ada kuasa, okey, apa untuk buat laporan polis, ikut saluran yang betul. Ya. Jangan sampai rakyat tidak menghormati sistem kehakiman. Betul. Kerana apa yang diungkapnya. Dan perkara itu pun bulan tahun lepas, September, rakyat pun dah memperkotak-katikkan Jabatan Peguam Negara apabila kes Zahid Hamidi di DNA kan. Dan senyap 1000 bahasa. Pun rakyat dah petikai. Kemudian Perdana Menteri lagi mempertikaikan pula tentang sistem kehakiman satu ketika dulu. Jadi saya nampak cakap. No action, talk only. Okey Haji, sambung Haji. Betul, itulah isu dia. Isu dia, Perdana Menteri satu kursi tertinggi. Satu kursi yang penuh dengan tanggungjawab. Ada etika dia. Ada konsep dia. Ada tanggungjawab dia. Kalau awak nak cakap sesuatu, terutamanya berkaitan dengan isu peribadi, mesti ada asas. Macam kita cakap tentang Bloomberg tadi. Ambil tindakan terhadap Bloomberg. Dan di sini, kalau awak nak katakan awak dizalimi, awak banduan terhormat yang dizalimi, maka ambil tindakan sivil untuk batalkan sabitan. Sekurang-kurangnya buat laporan polis supaya pihak berkuasa boleh menyiasat balik. Jangan lupa bulan Februari, bulan Mac 2024, bukankah laporan dibuat sampai apa yang dikatakan jenayah 40 tahun lalu oleh kononnya Daim dan keluarga dia disasat balik. Daim boleh buka balik. Kenapa awak tak boleh buka kes awak sendiri? Baru 20 tahun lebih ya. Betul lah, lagi sangka kala tak ditiup. Lagi sangka kala tak ditiup. Walaupun dalam jenayah korporat kita dah bincang. Nak dapatkan bukti untuk dibawa ke mahkamah dari segi perundangan amat susah ke tahap mustahil. Sebab undang-undang membenarkan bukti-bukti korporat iaitu transaksi perbankan dihapuskan dalam tempoh lepas 7 tahun. Ini dah 40 tahun. Macam mana nak dapat bukti? Tetapi dalam hal Anwar yang menuduh mengatakan dia adalah banduan terhormat yang dizalimi, ini tidak melibatkan isu korporat. Bukan isu transaksi bank. Tapi yang transaksi bank 40 tahun dulu, awak suruh SPRM siasat. Dan kes awak sendiri, awak cakap. Tapi tak suruh buka balik siasatan. Belum lagi ditiup sangkakala. Jangan lupa. Jadi ini pun baru saya dapat satu ilmu. Maksudnya, kalau kes civil, selepas 6 tahun ada masa dia? Ada masa. Ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 12 tahun dan sebagainya. Oh, selepas tu tak boleh dah ambil tindakan? Betul. Kalau jenayah, selagi ada bulan dan bintang? Dan macam selagi belum ditiup sangkakala. Lebih elok bulan dan bintang daripada dajjal turun. Kita orang Islam, kita percaya dengan hari kiamat. Betul. Penamat dunia adalah hari kiamat. Kita
tunggu sangkakala. Oh, tak ada. Tapi saya tak nak tunggu sebab sangkakala tiup tu dah hampir tamat dan tidak ada lagi orang beriman pada masa itu menurut cakap ulama saya. Sekali nak pergi sebelum Dajjal turun. Jadi tuan-tuan, mungkin anda lebih tahu, saya pun baru tahu hari ini, rupanya kalau kes jenayah ini tidak ada had masa. Selagi ada bulan dan bintang, kalau ikut Tuan Haji, selagi Dajjal belum turun, boleh diambil. Maksudnya buat laporan polis. Contoh terbaik, pernah dengar tak Great Train Robbery? Okey, pernah. Di mana ada segolongan, ya. lebih 60-70 tahun sekarang, ada segolongan lelaki orang putih telah buat Great Train Robbery. Dan kemudian mereka melarikan diri. Polis Mat Saleh bukannya pandai sangat pun. Tak dapat nak cari mereka, tak dibawa ke mahkamah. Semua hilang. Lepas lebih 50 tahun, salah seorang yang melarikan diri di Brazil, ke Brazil, rasa tak sedap nak hidup lagi. Umur dah dekat 80. Masa tu dia. So sebelum dia mati, dan keluar daripada dunia ni, dia rasa bersalah. So dia serahkan diri dia kepada kedutaan Inggeris di Brazil. Dan beliau telah dibawa ke England dan bicarakan dan dijatuhkan hukuman. Lepas 50 tahun. Oh. Yes. Ada kes ada. Go and check back the facts. Kita cakap pasal perundangan kena fakta dan hakikat. So ada. Sebab itu Anwar, selagi insya-Allah dia masih bernyawa, anda mempunyai masa dan peluang untuk membuat laporan polis bagi menyiasat apa yang awak tuduh kezaliman kepada awak. Tiada had masa. Ini nasihat percuma. Mungkin peguam dia tak suka sebab saya bagi nasihat percuma. Tapi tanggungjawab saya sebagai peguam untuk memaklumkan kepada rakyat dan untuk rakyat faham bahawa Anwar tidak ada alasan untuk tidak membuat laporan. Jadi sebagai Perdana Menteri, kalau dia tak mengambil langkah-langkah tersebut, dia tak berhak lagi cakap bahawa dia dizalimi ataupun dia banduan terhormat. You have no such right selagi you tak ambil tindakan. Ya, ini perlu dinoktahkan di sini. Wajib dinoktahkan. Kita tak nak Axiata 21 September. Convention Law Asia 13 Oktober. Kita tak nak November, Disember, Januari ulang balik. Kalau dia ulang balik perkara ni, pemberita wajib tanya Perdana Menteri, have you lodged a police report with regards to the cruelty against you in 1999 and 2015? Wajib tanya. Tapi tak perlulah dalam bahasa Inggeris, boleh tanya dalam bahasa kebangsaan. Perkara 152 perlembagaan. Satu lagi isu saya perlu sentuh berkaitan dengan banduan terhormat. Ramai juga kata, ni yang pahaman salah ni. Saya dah sentuh perkara ini beberapa kali, tapi perlu saya sentuh sekarang ini juga sebab amat relevan tentang isu ini. Di mana ramai mengatakan, bukankah Anwar diberi pengampunan? Bukankah itu bermaksud dia tak bersalah? Itu adalah pahaman salah. Fahaman salah? Pahaman salah tentang proses perundangan. Saya nak sentuh saudara Fazli dan para penonton. Pada tahun 2019, saya yang membawa kes mencabar pengampunan di Raja Anwar. Betul. Saya dah sentuh beberapa kali ini. Betul. Tapi perlu diulang di sini. Kenapa saya cabar? Sebab pada masa itu, Anwar Ibrahim menjajah di satu Malaysia bahawa beliau adalah sesuci bayi yang bersih kerana diberi pengampunan. Seolah-olah saya tidak ada buat kesalahan. Dan kemudian dirujuk satu video sekerat yang kita tak tahu hujung pangkal dia bersama dengan warden, bukan dengan hakim, bukan dengan peguam negara. Warden yang menjalankan tugas warden, dia bukannya tahu segala pertukan, dia bukan menjaga atau penyimpan mohon besar raja-raja berkaitan pengampunan raja. Dan mengatakan oleh itu tak ada kesalahan. Salah. Sebab dia menjajah itulah. Kita nak kepastian sebagai peguam. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab sebagai peguam, saya nak kepastian. Betul ke pengampunan itu telah batalkan sabitan? Kalau betul, saya percaya itu tak sah. Sebab hak pengampunan diraja adalah untuk mengampunkan apa bentuk hukuman. Dalam apa cara sekalipun, macam isu Najib Razak, kita dah bincang. Kalau nak kurangkan ke separuh, boleh. Itu kuasa agung. Kalau dia nak suruh addendum contohnya, kalau dia nak suruh
baki itu dibuat di rumah. Boleh, walaupun kita tak suka, itu kuasa agung. Betul. Kita nak ubah tu kena pindah perlembagaan. Kuasa itu ada. So hukuman dia boleh buat apa dia nak. Tapi boleh ke dia batalkan sabitan? Jadi sebab itulah saya telah mulakan dengan pasukan saya tindakan mencabar sabitan. Pengampunan sabitan. Pendekkan cerita, sampai ke Mahkamah Persekutuan. Nak pergi Mahkamah Persekutuan, kena dapat kebenaran nak merayu. Kalau terutamanya ada soalan perlembagaan. Jadi bila saya hadir di hadapan Mahkamah Persekutuan, yang diterajui oleh, pada masa itu 3 hakim diterajui oleh Ketua Hakim Negara, Tun Tengku Maimun. Tarikhnya 10 Januari 2023. Boleh pergi semak balik laporan media. Dan saya mengatakan kepada mahkamah, Ya Arif, Ya Arif, Ya Arif, ada satu soalan je yang saya perlu kebenaran ni. Soalannya cukup senang. Bolehkah ke bawah dulu yang di-Pertuan Agong dalam melaksanakan kuasanya untuk memberi pengampunan di bawah perkara 42 perlembagaan? Boleh atau tidak? Selain daripada batalkan atau kurangkan hukuman, dia batalkan sabitan sekali? Boleh ke tak boleh? Itu persoalannya yang belum pernah dijawab oleh mana-mana mahkamah Malaysia. Sebab tak pernah ada orang claim kata sabitan dia dibatalkan. So mahkamah dengar ujar dua-dua pihak, kemudian mahkamah berehat sebentar untuk balik masuk dalam bilik berunding. Itu proses biasa. Mana-mana kes pun mahkamah nak dengar ujar mestilah kena bincang apa ni poin, apa pandangan sebagainya. So lepas lebih kurang 20 minit, 30 minit, ketiga-tiga hakim yang diketuai Tun Tengku Maimun keluar. Dan dia menolak permohonan kebenaran atas beberapa alasan. Kemudiannya di hujung dia mengatakan berkaitan isu pengampunan diraja, berkaitan isu pembatalan sabitan. Ini buka kata, ini ayat ungkapan Ketua Hakim Negara yang saya dah ulang banyak kali sampai saya dah hafal. Dia mengatakan, buka kata, kami mendapati, kami ini maksudnya 3 orang. Kami mendapati tidak ada mana-mana bahagian dalam keempat-empat penjuru dokumen pengampunan yang mana telah batalkan mana-mana sabitan berkenaan. Itu terima kasih tak? Kalau tak batalkan sabitan, saya pun tak nak soalan perlembagaan itu dijawab. Soalan itu cuma perlu jawab kalau dibatalkan sabitan. So Ketua Hakim Negara dan 2 lagi telah membuat penemuan bahawa tidak ada pembatalan sabitan sejak 10 Januari 2023. Itu keputusannya. Sebab itulah Anwar Ibrahim tak berani nak cakap benda tu sekarang. Sebab itu rekod mahkamah. Dan saya adalah saksi direct perkara itu sebab saya yang bangkitkan. Siapa nak cabar, pergi tengok balik rekod mahkamah. Jangan cakap kona-kona, auta-auta. Saya tak boleh terima mempolitikkan perundangan. Saya tak akan maafkan bila ada orang nak cuba mempolitikkan isu perlembagaan dan perundangan. Pergi sebab, kalau saya salah, kalau saya autakan kenyataan Tun Tengku Maimun, betulkan saya di khalayak ramai. Kalau tidak, duduk diam-diam dan terimalah hakikat sabitan Anwar Ibrahim tidak pernah dibatalkan melalui pengampunan diraja. Jadi kalau tak pernah dibatalkan, sebab itulah dia kena ambil tindakan peribadi untuk batalkan sabitan melalui saman sivil. Atau sekurang-kurangnya minta pihak berkuasa melalui laporan polis untuk siasat. Sehingga itu tidak dilakukan, duduk diam-diam. Jangan panggil diri awak kononnya dizalimi di atas 2 sabitan 1999 maupun 2015. Jangan sekali-sekali merujuk diri sendiri sebagai banduan terhormat. Sebab tidak ada kehormatan dalam menjadi banduan. Sekian. Wow, puas dengar Bloomberg selesai. Banduan terhormat pun selesai. Jadi Kak Kiah, Kak Timah, Uncle Silver, Uncle Lim semua mungkin dah puas mendengar apa sebenar yang perlu kita faham. Jangan baca headline terus buat rumusan. Baca tajuk terus bercerita seolah-olah dunia ini Ana yang punya. Jadi kepada anda di luar sana, membacalah, bukan mendengar terus bercakap. Tak faham,
Jangan buat-buat faham. Kalau makan nasi kandang, orang kata kedai tu sedap. Kita pun pergi canang satu kampung, nasi kandang, kedai dekat lorong A sedap. Kita pun belum try. Rupanya bila kita pergi try, makan macam mana haprak. Saudara Fazli, di kawasan ni ada nasi kandang? Tak ada nasi kandang. Janganlah cakap teriak saya. Jadi Tuan Haji, 2 tajuk besar selesai. Ada 2 tajuk kecil. 1.5. Ada 1.5 start tajuk. Tak bagi can langsung. 1.5 saja. Baik. Saya nak Haji, ini pasal Haji tengok tadi saya duk pegang phone. Jadi kepada Mamu Karim, Pak Haji, Pak Abu semua tu, janganlah duk hantar WhatsApp kat saya, duk tanya soalan kat WhatsApp. Kesian Tuan Haji, pukul 1 pagi lagi tak habis lagi. Jadi soalan Pak Haji, soalan semua tu kita simpan minggu depan untuk tanya dengan tajuk yang sesuai. Hari ini Pak Haji tanya tadi, WhatsApp saya tadi itu agak tidak kena dengan tajuk, jadi kita simpan minggu depan Pak Haji. Pak Haji tahu saya janji minggu depan saya tanya pada Tuan Haji. Okey Tuan Haji.